Saya, Dr. Taniza Tajuddin, selaku penyelaras penasihat akademik, akan menyampaikan taklimat pengenalan penasihat akademik dan rakan saya Cik Syahrini Syahwaluddin selaku pembangun PA Dashboard akan menerangkan penggunaan sistem PA Dashboard. Berikut adalah isi kandungan. Pertama, pengenalan. Kedua, pemerkasaan penasihat akademik. Ketiga, tanggungjawab penasihat akademik. Keempat, capaian maklumat penasihat akademik. Kelima, manual penasihat akademik. Keenam, peraturan akademik. Ketujuh, tanggungjawab pelajar. Yang ke-8, kalender akademik dan hari sekali bidang tugas pentadbiran pelajar. Tugas dan tanggungjawab seorang pensyarah UiTM adalah merentasi pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran, kesarjanaan dan perkhidmatan kepada universiti, pelajar dan juga masyarakat. Namun, tugas penting yang wajib juga dilaksanakan adalah sebagai penasihat akademik kepada pelajar. Ini adalah pelan tindakan sesi 2 Mac Julai 2022 di mana Item 8 menunjukkan sokongan akademik dari pemerkasaan peranan penasihat akademik. Dan seterusnya, lantikan penasihat akademik dilakukan secara rasmi dan pemakluman diberikan kepada pensyarah melalui sistem SIM dan juga sokongan akademik yang melibatkan pemerkasaan peranan penasihat akademik. Tanggungjawab penasihat akademik adalah membimbing, memantau perjalanan akademik pelajar dan untuk memastikan pelajar dapat menamatkan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan. PA juga membantu pelajar memperolehi tahap pencapaian akademik yang bersesuaian dengan keupayaan dan potensi pelajar. Di antara amanah tugas penasihat akademik adalah sebagai penasihat, iaitu memberi nasihat akademik kepada pelajar supaya dapat merancang pelan pengajian mereka. Sebagai orang tengah, jika pelajar menghadapi sebarang masalah, PA akan membantu untuk berhubung dengan pegawai yang berkenaan. Sebagai pembimbing, membimbing pelajar dalam merancang pengajian, PA sebagai pemantau akan memantau prestasi dan proses kitaran akademik pelajar yang melibatkan pendaftaran, validasi, perkuliahan dan juga peperiksaan. PA juga perlu pengetahuan dalam mengenali program akademik termasuk struktur kurikulum program, pelan pengajian, kursus-kursus keperluan, fakulti, universiti, asas, major, minor dan juga elektif. Bagi tujuan capaian maklumat penasihat akademik, pelajar boleh merujuk iStudent Portal. Ini adalah contoh maklumat yang terdapat dalam iStudent Portal, iaitu maklumat pelajar dan juga nama penasihat akademik. Sumber rujukan penasihat akademik adalah melalui manual penasihat akademik yang memberi panduan ringkas untuk PA melaksanakan tugas pengurusan hal ehwal akademik dengan lebih berkesan. PA membantu pelajar sekiranya terdapat masalah dalam pendaftaran kursus. Pelajar adalah bertanggungjawab menyempurnakan pendaftaran kursus bagi setiap semester. Ini adalah panduan peraturan akademik bagi Diploma dan Sarjana Muda UiTM Pindaan 2021 Bilangan 1 yang menceritakan tentang tanggungjawab pelajar. Pertama, pelajar perlu memahami, menghayati dan mematuhi segala peraturan yang terdapat dalam peraturan akademik. Pelajar perlu mengambil tindakan sewajarnya yang bersesuaian dengan peraturan yang digariskan dalam peraturan akademik dengan menyempurnakan semua keperluan akademik
membuat pendaftaran khusus dalam tempoh yang ditetapkan, membuat validasi pendaftaran khusus dalam tempoh yang ditetapkan, membayar yuran universiti mengikut masa dan jumlah yang ditetapkan. Pelajar juga perlu menghadiri kuliah, latihan amali, latihan industri, praktikum atau klinikal yang telah ditetapkan oleh universiti. PA akan membantu jika terdapat masalah dalam pendaftaran khusus dan pelajar adalah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang kesan ketidakpatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Akhir sekali, pelajar perlu mengambil tindakan proaktif jika mereka menghadapi sebarang masalah akademik dengan berjumpa ataupun mendapatkan panduan daripada pensyarah, penasihat akademik, staf, pentadbiran atau pihak pengurusan fakulti. Berikut adalah kalender akademik sesi 2 2021-2022 yang menunjukkan aktiviti pendaftaran pelajar baharu mengikut peringkat program dan juga tarikh-tarikh seperti yang tertera. Ini adalah maklumat kuliah. Permulaan kuliah akan berlaku pada 27 Mac dan aktiviti lain seperti yang tertera. Dan ini adalah kalender akademik bagi aktiviti perkuliahan secara ODL atau bersemuka yang melibatkan 3 kuliah 1 selama 5 minggu, kuliah 2 3 minggu dan kuliah 3 adalah 6 minggu. Dan cuti pertengahan semester 1 minggu, cuti ras perayaan 1 minggu dan cuti ulang kaji adalah 1 minggu. Dan selebihnya adalah berkaitan dengan peperiksaan akhir dan juga intersesi dan akhirnya pengumuman keputusan peperiksaan. Ini adalah contoh pelan pengajian bagi CS 110 Diploma Sains Komputer. Contohnya bagi pelajar semester 1 mengikut butiran di sini adalah melibatkan jenis modul, kod khusus, nama kursus dan juga jam kredit. Jenis modul melibatkan mata pelajaran umum, teras, pengkhususan dan juga elektif. Dan kod khusus seperti yang dinyatakan mengikut nama khusus dan juga jam kredit adalah sangat penting untuk pelajar ambil maklum bagi tujuan melihat kepada kepentingan setiap khusus yang dinyatakan. Okey, ini adalah petikan buku peraturan akademik diploma dan sarjana muda UiTM pindaan 2021 bilangan 1 di mana bagi pelajar jumlah jam kredit pelajar diploma hendaklah di antara 17 hingga 23 unit kredit kecuali pelajar semester akhir. Jumlah kredit yang boleh diambil oleh pelajar diploma berstatus perhatian adalah tidak lebih daripada 12 unit kredit. Pelajar degree boleh merujuk kepada buku peraturan akademik. Dan seterusnya adalah beberapa keputusan peperiksaan akhir dan penilaian yang melibatkan status yang berbeza. XX tidak hadir peperiksaan dengan kebenaran, YY tidak hadir peperiksaan tanpa kebenaran dan ZZ tidak dibenarkan memiliki peperiksaan akhir atau tidak diberikan markah penilaian bagi khusus yang tiada peperiksaan akhir. Adalah penting untuk pelajar mengetahui status berikut bagi tujuan mengelakkan sebarang masalah yang akan berlaku. Seterusnya, senarai bidang tugas mentadbiran pelajar adalah melibatkan pendaftaran khusus, tambah dan gugur khusus dan juga gugur taraf. Pendaftaran khusus adalah melibatkan kes-kes yang tiada masalah atau kes-kes yang ada masalah. Contohnya kelas bertindih, tambahan jam kredit, mungkin kumpulan yang telah penuh atau khusus tidak tertera dalam senarai pendaftaran. Bagi tambah dan gugur khusus,
ia melibatkan dalam tempoh yang dibenarkan atau di luar tempoh yang dibenarkan atau Google kursus yang gagal. Bagi pelajar yang berpotensi untuk gugur taraf, mungkin nama mereka akan dikeluarkan dari senarai nama advisory dalam sistem SIM, maka pelajar perlu menjelaskan yuran pengajian atau mendaftar kursus bagi mengelakkan taraf, gugur taraf. Berikut adalah senarai bidang tugas pentadbiran pelajar yang pelajar perlu ambil tahu adalah rayuan pembatalan gugur taraf, pengecualian kredit atau pemindahan kredit, rayuan meneruskan pengajian, peperiksaan aras dan juga rayuan semak semula. Bagi pelajar-pelajar yang memerlukan bantuan boleh memohon zakat melalui unit zakat sedekah dan wakaf UiTM Cawangan Kedah. Ini boleh dirujuk daripada website UiTM Kedah. Okey, pegawai HCA yang boleh dihubungi adalah di sini Penelope Pendaftar Kanan Puan Siti Aslina ataupun Puan Salina, pegawai eksekutif kanan. Ya, ini adalah senarai kerani program yang boleh dihubungi di HCA mengikut program yang telah disenaraikan di sini. Bagi pelajar BA 119, BA 242, ini boleh merujuk kepada Puan Siti Rohaya, dan seterusnya pelajar PPT, AD dan juga pelajar AC boleh merujuk Encik Rozaiman, dan seterusnya AM, BA boleh merujuk Encik Wan Ashraf. Dan seterusnya adalah seperti yang dinyatakan di sini. Okay, seterusnya saya akan menyerahkan penerangan tentang sistem PA dashboard kepada Cik Syahrini selepas ini. Dan sistem PA dashboard melibatkan 4 modul utama iaitu student, advisor, lecturer dan admin. Okey, akhir sekali saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Rektor Prof. Dr. Muhammad Abdullah MD, Timbalan Rektor HCA, Prof. Mahdia Dr. Kamarudin Osman, Puan Siti Aslina, Penelope Pendaftar Kanan, Puan Salina, Pegawai Eksekutif, Dr. Kadina Kamarudin dan Ahli sebagai pembangun sistem PA Dashboard, dan kepada semua penasihat akademik, dan tahniah lagi sekali kepada semua pelajar baru. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada pelajar semester 1 sesi Oktober Februari 2021. Hari ini saya akan membentangkan sistem PA dashboard yang di mana digunakan tempat untuk anda berinteraksi bersama penasihat akademik anda. Okey, mula anda perlu buka pada website UiTM Kedah, which is awak boleh type kedah.uitm.edu.my, and pada muka hadapan UiTM Kedah ni anda boleh scroll kepada section yang paling bahagian bawah sekali, which is ada quick link, di mana ada satu link PA dashboard disediakan di sini. So hanya anda klik pada ini dan satu interface akan keluar, which is sistem PA dashboard ini. Okay. Untuk sistem PA dashboard ini ada 4 pengguna, which is pelajar, penasihat akademik, pensyarah yang mengajar dan administrator untuk JKPA. Okay. Pelajar hanya perlu klik pada bahagian button students. Okay. Once you klik pada button student, anda akan ada keluar satu antara muka, which is ada student ID dan IC number yang without dash untuk login page. Tapi untuk anda pelajar semester 1, anda perlu klik pada first time user. Dan anda kena masukkan IC dan number anda lah.
Okay. Once anda dah masuk, anda boleh login. Okay. Contoh nombor pelajar anda dan anda masukkan nombor IC anda without dash. Ini antara muka yang anda akan lihat lah. Di mana di antara muka ini ada peraturan buku peraturan akademik, diploma dan sarjana muda UiTM. Dan ada tarikh-tarikh penting yang anda perlu take note. Di mana important dates ni adalah tarikh akhir pelajar dibenarkan membuat permohonan penangguhan pembayaran yuran, tarikh akhir keputusan permohonan penangguhan bayaran yuran, tarikh akhir pembayaran yuran, tempoh validasi kursus berdaftar semester semasa, permohonan daftar gugur anda, permohonan rayuan pembatalan gugur taraf, keputusan RPGT, tarikh akhir pembayaran yuran bagi pelajar yang diluluskan dan juga tarikh akhir pembayaran yuran bagi pelajar yang diluluskan penangguhan bayaran yuran. Untuk yang ini, anda kena alert. Cuma yang ini tarikh dia masih tarikh yang lama. Akan diupdate pada sistem kemudian. Okay. Di halaman ini anda ada lihat ada sublink yang anda boleh klik, di mana dia adalah mengikut keperluan pelajar lah. Ada 9 sublink yang anda boleh klik untuk maklumat lanjut lah. Okay, yang di pertama ada home untuk bahagian interface antara muka ini. Second, mailbox which is interaksi bersama penasihat akademik anda. Personal profile adalah information anda. Portfolio element adalah item-item yang anda perlu upload. Supportive material ni adalah contoh-contoh anda punya quiz, anda punya segala apa yang anda lakukan di dalam kelas akan diupload di sini. Dan portfolio verification form ni adalah komen daripada penasihat akademik anda setiap hujung semester. Setiap kali anda mendapat result anda punya pembelajaran semester tersebut, penasihat akademik akan membuat verification form ni. Yang di mana dia sangat diperlukan untuk anda apabila anda tamat belajar, anda boleh gunakan dia sebagai referee anda. Dan offline discussion form ni adalah untuk di mana interaksi anda di luar daripada sistem ini, di mana contoh anda berjumpa dengan pensyarah di lorong fakulti. So pensyarah akan upload segala apa perbualan anda bersama dia di ruangan ni dah. Anda boleh klik pada sini dan lihat apa yang anda bincangkan bersama pensyarah tadi di-upload di sini. EASD ni adalah semua keseluruhan tindakan untuk pelajar sekiranya berlaku apa-apa, contoh permasalahan peraturan akademik. So akan keluar pada sinilah. EASD adalah carta alih di mana apa anda perlu buat lah. Dan academic calendar ni akan lihat apa yang berlaku academic calendar sepanjang semester tersebut. CGPA calculator ni khusus khas pada sarjana muda UiTM, which is dia nak calculator apa yang dia akan dapat. Anda pun boleh lihat bagi pelajar diploma lah. Okay. Kita go through pada one by one sistem ini. Okay, mailbox. Bila anda ada buka mailbox tersebut, anda akan lihat ini adalah contoh-contoh email seperti Gmail punya features lah. So dia akan klik apa yang anda conversation bersama anda punya pensyarah lah. Sekiranya anda mahu berinteraksi bersama dengan pensyarah, anda boleh compose message dan anda boleh klik contoh pensyarah anda, subjek anda apa, dan anda letakkan informasi yang anda perlu beri pada penasihat akademik anda dan anda tekan send. Okay. Once anda send, dia akan keluar di sini. Okay. Keluar di bahagian send, yang di mana anda telah email pada penasihat akademik anda. Okay. So, untuk button yang seterusnya adalah personal profile. So, current semester anda adalah anda perlu update setiap informasi anda setiap semester. Okay, contoh semester 1 ada yang ini akan directly diletakkan daripada HCA yang akan di mana dia akan di-upload daripada HCA. Cuma kami
consider pada bahagian OKU status. Sekiranya anda ada permasalahan yang kita tak diduga, anda perlu mengemas-kininya di sini. Okay? So dia ada keperluan, yang ni ada keperluan untuk anda supaya kami alert pelajar yang ada permasalahan lah. Okay? So parent guardian detail ni anda perlu isi seboleh-bolehnya, anda isi data yang yang sebenar supaya mudah apabila apa-apa berlaku pada anda, pensyarah boleh menghubungi ibu bapa anda. Dan anda perlu letakkan jumlah gaji yang ibu bapa anda perolehi sepanjang mereka bekerja, di mana keperluan dia adalah apabila anda memohon zakat, segala informasi yang ada di dalam sistem ini akan diguna pakai untuk semak semula adakah info dia ada sama dengan permohonan anda. Sekiranya berbeza, dia akan menyukarkan proses permohonan zakat anda. Okay. Contact person ni adalah untuk kalau apa-apa berlaku pada anda, ini adalah person yang akan dihubungi lah. Okay. Academic advisor ni akan diletakkan secara automatically. Okay. Dan anda update. So once anda update, segala informasi anda akan ada tertera di dalam ruangan ni lah. Okay. Sekiranya ada perubahan apa-apa, sila mengemaskini informasi anda lah. Okay. Untuk portfolio elements, ada progress structure. Progress structure ini adalah di mana anda perlu upload di permulaan semester anda akan memperolehi satu pelan pengajian anda, di mana setiap pelan pengajian tu menerangkan setiap subjek yang anda perlu ambil sepanjang anda belajar di UiTM Cawangan Kedah. Okay. Anda boleh upload, cari saja apa-apa saja image. Image dia boleh upload PDF, JPEG, PNG file. Kalau untuk meringankan anda punya data, sila mengupload image JPEG. Okay. Once anda dah upload, dia akan keluar pada progress structure tersebut di bahagian section ini. Dan anda boleh view progress structure anda lah. Okay. So untuk halaman yang seterusnya adalah program outcome. Okay, untuk program outcome, informasi diupload oleh ahli jawatankuasa penasihat akademik, di mana hanya boleh view program outcome tersebut. Okay, untuk course informations, setiap kali anda masuk pada setiap subjek di awal permulaan semester, seharusnya pensyarah akan memberikan anda segala course information untuk subjek anda lah. So anda boleh isi contoh kredit unit akan diberitahu oleh pensyarah pada hari pertama kuliah. Okay. So pensyarah yang terlibat. Okay. Lecturer name ni ada dua, disebabkan kemungkinan ada dua pensyarah mengajar satu subjek. So sekiranya ada dua pensyarah satu subjek, anda perlu letak kedua-dua nama tersebut. Okay. Dan anda pilih choose file untuk upload course information daripada pensyarah lah. Dan anda tekan button submit. So once submit, dia akan appear di bahagian sini lah. Anda boleh view anda punya course information, di mana setiap course information tu akan mengandungi segala course information di mana boleh guna pakai untuk anda transfer kredit pada sarjana sekiranya anda belajar di bahagian diploma. Okey, untuk assessment adalah informations di mana setiap test yang anda ambil ataupun setiap quiz yang anda ambil, anda perlu upload di bahagian sini. Okey, once anda upload di bahagian sini, dia akan menunjukkan informasi quiz anda. Untuk supportive material, yang ini sangat penting.
Supporting material ni adalah untuk para pelajar sekiranya anda anda memasuki mana-mana pertandingan ataupun anda memasuki mana-mana participate in mana-mana event, anda perlu upload di sini supaya pensyarah atau penasihat akademik anda boleh lihat secara keseluruhan prestasi anda sepanjang semester tersebut. Untuk ni, anda pilih semester yang mana anda terlibat dengan acara tersebut, letakkan certification names dan upload file. Once anda upload file, anda akan lihat di ruangan atas ini ada CJ penyertaan contoh dan dia akan keluar satu view sertifikat anda lah. Untuk examination result, disebabkan kami tidak link lagi bersama dengan sistem SIM, anda perlu update result anda di di awal semester. Anda perlu mengemas kini anda punya keputusan peperiksaan di awal semester berikutnya. Di mana pilih semester berapa, sesi berapa, current GPA, current CGPA dan pilih file. Secara manualnya anda akan dapat satu email daripada pihak UiTM menyatakan result anda dan anda just print screen email tersebut dan upload di bahagian sinilah untuk menyatakan keputusan peperiksaan anda dan anda upload. Once anda upload, segala informasi anda akan keluar di bahagian sini. Okay. Relevant document. Mana-mana yang anda dilantik sebagai ahli jawatan kuasa, anda perlu upload di bahagian sini ataupun anda ada menganggotai mana-mana kelab. So anda ada dapat satu sijil ataupun surat latihan. So anda upload di bahagian sini. Okay. Setiap surat latihan ataupun setiap sijil akan tertera di bahagian informasi di bahagian atas ni once anda upload. Okay. Portfolio verification form. Okay. Yang ini anda tidak boleh buat apa-apa. Hanya penasihat akademik sahaja yang boleh melakukan komen tersebut dan hanya anda hanya boleh lihat komen-komen daripada penasihat akademik anda berdasarkan prestasi anda sepanjang semester anda telah ambil. Untuk online discussion form, yang ini sama seperti portfolio verification form. Okay. Anda hanya boleh lihat apa yang anda bincangkan bersama penasihat akademik, di mana offline discussion form ni penasihat akademik akan upload di dalam user pengguna mereka. Di mana perjumpaan anda bersama penasihat akademik sama ada di pejabat atau di ruang-ruang WhatsApp, Telegram, social media, di mana anda berinteraksi dengan PA anda, permasalahan anda ataupun apa-apa sahaja yang anda bincangkan bersama penasihat akademik anda akan diletakkan di dalam ini, di mana penasihat akademik akan update di bahagian sistem pengguna mereka dan anda akan hanya boleh lihat pada page ini sahaja. Okay. Dan yang ini paling penting, ESSD. ESD ni adalah Electronic Student Academic Status Directory. So, yang ini adalah bahagian di mana setiap carta alih yang anda perlu buat, mana proses tindakan anda selepas ini anda perlu buat apa, ini diterangkan di dalam page ini. Okay. Untuk cuti khas, contoh dia akan keluarkan satu infografik di mana infografik ni telah dibuat oleh BHEA, di mana butiran dia ada step-step ataupun apa langkah-langkah yang anda perlu buat sekiranya anda ingin memohon cuti khas. Ada step pertama, langkah pertama di mana pelajar mengisi permohonan cuti khas secara online dalam iStudent Portal dan semak di dalam sistem SIM. Untuk permohonan cuti khas, ini adalah pensyarah atau penasihat akademik anda. 3. Cetak permohonan dalam pira disertakan. 4. Sediakan draft surat
5 semak tanda tangan, 6 kemaskini status, 7 surat kelulusan cuti khas dan 8 salinan surat dihantar kepada Ketua Pusat Pengajian. Okay. Ini adalah contoh-contoh sekiranya anda klik pada ESG tersebut, ada satu laman untuk infografik di mana menerangkan setiap langkah-langkah yang anda perlu buat lah. Ini adalah untuk Electronic Student Academic Status Directory. Untuk Academic Calendar, okay, sekiranya anda klik pada Academic Calendar, secara automatically akan keluar view daripada page halaman Hal Ehwal Akademik UiTM Shah Alam, di mana setiap Academic Calendar ni diupdate atau dikemas kini secara setiap kali semester berlangsung. Yang ini adalah paling orang kata paling up to date. So anda boleh lihat pada Academic Calendar batch A lah once anda klik pada Academic Calendar. Untuk CGPA calculator ni, basically dia adalah untuk anda punya setiap subjek, untuk anda lihat apa yang anda akan lihat di sepanjang satu semester ni ataupun sepanjang anda menjadi pelajar. Anda boleh isi segala anda punya CGPA calculator supaya anda boleh lihat prestasi anda sepanjang anda menjadi pelajar, dan anda boleh calculate, anda boleh kira untuk macam mana anda untuk peroleh prestasi yang lebih baik lah. Okay. Once anda isi segala informasi di dalam ini, anda akan keluar result ni lah, keputusan di sini. Okay. So yang ini adalah di mana setiap grade pemahkahan yang diberi oleh pensyarah pada anda lah. Ini adalah contoh dia lah. Okay. Pointer anda dapat berapa. Okay. Ini adalah keseluruhan sistem PA dashboard, di mana sistem ini sangat penting untuk anda sepanjang anda menjadi pelajar UiTM Johor Kedah lah, supaya setiap pensyarah atau setiap penasihat akademik ambil maklum segala permasalahan atau segala prestasi anda sepanjang anda menjadi pelajar UiTM Kedah. Sekiranya anda ada permasalahan dengan sistem kami, anda boleh keluar log out daripada sistem tersebut, dan anda boleh membuat aduan di link di bawah ini, which is units.uitm.edu, dan anda pilih student. Anda masukkan nombor pelajar anda, nombor telefon anda, dan anda submit application, dan anda letakkan pada informasi tersebut adalah sistem sokongan. Secara automatically staff yang mengendalikan sistem tersebut akan ambil maklum aduan NCT anda. Saya harap anda menggunakan sistem ini sebaik mungkin, kerana sistem ini membantu anda sepanjang anda menjadi pelajar UiTM Cawangan Kedah. Dengan itu, terima kasih kerana sudi mendengar penerangan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.